Okay, so hari ni kita akan buat kelas secara offline. So hari ni yang akan belajar adalah berkaitan dengan unit 9 ya, untuk pendidikan moral tingkatan 3, iaitu tanggungjawab sosial, tanggungjawab bersama. So cadangan nilai yang sepatutnya awak pelajari adalah yang pertama, nilai bekerjasama. Kedua, nilai bertanggungjawab. Yang ketiga, nilai kerajinan. Yang keempat, nilai toleransi. Dan yang terakhir adalah nilai baik hati. So, daripada kelima-lima nilai ini, pengamalan nilai-nilai ini perlu dilaksanakan dalam individu terhadap to our citizen lah, our masyarakat. Okay, so ini cadangan nilai yang diperuntukkan bagi moral tingkatan 3 untuk unit 9. Okay, so kita pergi, apakah itu tanggungjawab sosial? So meanings bagi tanggungjawab sosial adalah tugas serta kewajipan yang dipikul oleh individu dalam masyarakat. So apakah tugas dan juga kewajipan ini? So tugas dan kewajipan ini dilihat melalui aspek keharmonian, okey, kesihatan, kebajikan, keselamatan dan juga kelestarian alam sekitar. Okey, so ini merupakan contoh bagi keharmonian masyarakat di mana adanya aktiviti komuniti iaitu gotong royong. So dia melahirkan satu keharmonian dalam kalangan masyarakat. So aspek kedua adalah kesihatan, di mana masyarakat boleh menyertai program kesihatan seperti kempen derma darah dan juga kempen organ. Okey. So aspek yang ketiga adalah kelestarian alam sekitar, di mana function untuk kelestarian alam sekitar ini adalah untuk memelihara flora. Flora tu binatang, fauna adalah tumbuh-tumbuhan. So mereka memelihara dan memelihara flora dan fauna. Contohnya kempen menanam pokok. Dan aspek yang terakhir adalah kebajikan, di mana fungsi kebajikan ini adalah untuk membantu golongan yang menghadapi musibah. So musibah ni maksud dia macam something bad happen in their family or their life lah. Okay, contohnya kita boleh mengadakan kutipan derma kilat. Okey. So tanggungjawab sosial ni dia perlukan kita punya cooperate lah. Semua orang perlu bekerjasama. So tanggungjawab sosial ni tak boleh dilakukan secara individual. Okey, dia melibatkan semua pihak. Semua orang perlu berganding bahu untuk melakukan tanggungjawab sosial. Jadi, mereka yang melaksanakan tanggungjawab sosial ni adalah tertakluk kepada kemampuan masing-masing. Means, if you can do something by your own effort, okay, effort you, so you can do lah, you boleh buat. Kalau itu bukan satu kemampuan awak, tak boleh buat, maka tak ada lah tanggungjawab sosial ke atas diri awak. Okey, mereka yang menjalankan tanggungjawab sosial ini memberikan sumbangan mengikut kemampuan dan kepakaran masing-masing. Example, kalau contoh you ada kepakaran dari segi aspek kesihatan, you are a doctor. Okay, you are a nurse. So you ada kepakaran dari segi untuk melakukan kempen derma darah. Okey, melakukan kempen organ, derma organ dan sebagainya. Kalau you pula ada skill dari segi contoh penanaman, you ada ilmu tentang untuk tanaman, agriculture. So you boleh involve dalam aktiviti yang berkaitan dengan flora dan fauna tadi. Okey, semua berlaku jika adanya kemampuan dan juga kepakaran masing-masing. Okey, so apakah kepentingan melaksanakan tanggungjawab sosial? Dia ada lebih kurang 7 kepentingan ya. Yang pertama, mengukuhkan hubungan. Okey, yang kita panggil macam eratkan our hubungan silaturahim tu lah. Okey, so yang kedua, melahirkan masyarakat yang bersatu padu. Ketiga, memupuk perasaan cinta akan negara. Bila kita involve setiap
culture setiap budaya agama ini, maka dia akan melahirkan satu perasaan cinta kepada negara. So selain daripada itu, kepentingan kita melaksanakan tanggungjawab sosial ini adalah dengan membantu meringankan beban bagi golongan yang memerlukan ataupun golongan yang kurang bernasib baik. Seterusnya, dengan melaksanakan tanggungjawab sosial ini juga, ia mampu melindungi kelestarian alam. Kerana berdasarkan aspek kelestarian alam sekitar ini, antara aktiviti yang boleh melakukan aspek kelestarian alam sekitar adalah dengan mengadakan kempen menanam pokok. So secara automatically dia akan melindungi kelestarian alam. So yang seterusnya, dengan melakukan aktiviti tanggungjawab sosial dari segi aspek kesihatan, so tahap kesihatan masyarakat juga dalam keadaan baik. Okey, dan akhirnya keselamatan penduduk juga terjamin. Ini antara kepentingan lah. Kepentingan tu lebih kurang the importance if kita buat tanggungjawab sosial. Okey, so kita pergi kepada peranan individu sebagai anggota masyarakat. What kita punya sendiri our role lah as a one of rakyat Malaysia. So yang pertama, kita boleh memberikan sumbangan dari segi aspek kewangan. Okey, yang kedua, dengan cara kita sokong usaha, macam kita menyokong lah, kita bagi support, okey, untuk pelbagai pihak yang melaksanakan aktiviti sosial. Okey, yang ketiga, kita memberikan sumbangan masa dan juga tenaga, means kita involve dalam aktiviti tersebut. Okey, dan yang keempat, kita menyumbang kepakaran diri kita kepada masyarakat setempat. Macam tadi yang saya nyatakan, jika awak ada kemahiran dalam tanaman, jika awak ada kemahiran dalam kesihatan, awak boleh involve ikut aspek-aspek tanggungjawab sosial yang telah dinyatakan pada awal tadi. Dan yang kelima, antara peranan individu ini adalah melibatkan diri dalam aktiviti masyarakat. Okey, kita involve dalam aktiviti tersebut. Dan yang terakhir adalah menjalankan, kita usahakan sendiri our own activity, okey, untuk disertai oleh masyarakat yang lain. Okay. So yang terakhir adalah apakah idea baru? Okay. New idea supaya kita boleh galakkanlah generasi muda melaksanakan tanggungjawab sosial. So cara yang pertama adalah dengan pemberian markah merit kepada generasi muda. Okay. Markah merit ni bermakna macam markah PAJSK tu, markah tambahan lah. Jika generasi muda ni melakukan aktiviti sosial, okay, aktiviti kesukarelaan yang banyak, maka markah merit mereka juga banyak. Okay, so idea yang kedua iaitu pengiktirafan. Kita give something, okay, give reward lah kepada generasi muda yang aktif dalam aktiviti kemasyarakatan. Okay, so idea yang ketiga adalah perlantikan generasi muda sebagai duta khidmat sosial. Means dia as a role model, okay, dalam khidmat sosial. So yang keempat adalah penglibatan tokoh terkenal untuk menarik minat generasi muda. Contoh penglibatan tokoh terkenal, you minat artis mana-mana. So artis tu as a role model supaya galakkan generasi muda join program tersebut. Okay, so yang kelima, di mana pihak kerajaan ataupun pihak mana-mana badan NGO boleh memberikan penganugerahan ikon khidmat sosial kepada masyarakat, khususnya generasi muda, means remaja lah. Okay. Dan yang terakhir adalah penglibatan aktif dalam khidmat sosial murid dipertimbangkan untuk melanjutkan pelajaran ke IPT. Maknanya, if you want to go to IPT, you bukan sahaja excellent in your result, in your SPM result, okay? Tapi mesti juga bergantung kepada how many you involve in program kesukarelawan. So itu antara cadangan yang dicadangkan untuk menggalakkan generasi muda melakukan tanggungjawab sosial.
Okay, so as kesimpulan, okay, penlibatan generasi muda ni sebenarnya dia membantulah melahirkan masyarakat yang harmoni dan juga sejahtera. Okay, so dengan mengamalkan nilai kerajinan, bertanggungjawab, toleransi, baik hati, kerjasama, amat perlu dalam diri generasi muda supaya kehidupan yang akan datang tu akan menjadi lebih baik ataupun sejahtera. Okay, so di sini akan ada quiz. Okay, so sila jawab quiz di bawah dan ada markah untuk quiz serta pembelajaran hari ini. So stay tune, stay safe at home. Okay, jangan keluar jika tak ada perkara yang penting. Okay, jaga diri baik-baik. Bye.